Okey, hari ini saya nak kongsikan tentang satu pengalaman yang seram lah yang pernah saya alami semasa saya berada di kolej dulu. Okey, masa tu saya masih belajar dekat Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kuching, dan pada masa itu juga saya tak ada kereta sendiri. So pada suatu malam tu saya pinjam kereta sepupu saya. Sepupu saya masa tu dia belajar dekat UiTM lah. So dia terpaksa hantar kereta tu pergi ke kolej saya untuk saya pakai lah. Okey, masa tu saya nak cucuk duit lah, sebab saya nak tolong saya punya sepupu. Saya nak pinjamkan dia duit. So saya kena cucuk duit lah. Saya akan pergi cari ATM dekat bandar sana. Okey, silap saya masa tu sebab saya tak tahu arah jalan. Masa tu saya juga tak tahu baca map, Google Map saya tak tahu baca masa tu. Jarak ATM bank tu yang tempat saya cucuk duit daripada kolej saya kira-kira 5 km macam tu lah. Dia jauh juga. So masa saya pergi tu saya tak ada masalah. Saya selamat sampai daripada kolej pergi ke ATM, saya selamat sampai. Masalahnya daripada ATM tu nak pergi balik ke kolej, saya mengalami satu masalah. Okey, dalam perjalanan saya menuju ke kolej masa tu, tiba-tiba aja black out seluruh batu 12 rasanya, batu 12, batu 13 macam tu rasanya. Masa tu memang black out habis masa tu. So jalan memang saya tak nampak. Memang kiri kanan dia gelap. So saya bergantung pada lampu kereta je. Okey, dalam perjalanan balik tu yang serba gelap, memang saya tak nampak kiri kanan sebab memang yalah lampu kereta saya masa tu mungkin tak terang sangat lah, dia tak jelas. Memang kebanyakan jalan tepi-tepi memang hutan, tak ada rumah. Ada pun pondok je yang ada tepi-tepi. Pondok yang orang yang tidak didiami oleh orang. Masa tu saya memang dah limpas kolej. So, saya pun tak perasan saya dah limpas kolej saya, sebab saya memang tak nampak gate kolej saya masa tu. Memang waktu tu memang gelap sangat, memang tak nampak kiri kanan. So masa saya terlajak daripada kolej, saya rasa ada sesuatu yang tak kena, kerana saya dah berjalan selama 15 minit tapi tak jumpa kolej. Sebab masa saya pergi kira-kira kolej pergi ke ATM pasar tu kira-kira 10 minit. Tapi yang saya peliknya, ni dah 15 minit tapi saya tak jumpa lagi kolej saya. So sebab saya terlajak lah, saya tak tahu saya dah sampai masa tu. Pada suatu ketika tu saya ternampak kereta Toretto kalau tak silap saya, yang usang lah, yang lama. Dia kelihatan lama. Dia banyak jala, dia banyak scratches lah, dia banyak apa orang cakap, kulit dia tertanggal lah, banyak, macam usang sangat kereta tu. So kereta tu saya ekori sebab masa tu jalan memang tak ada kereta masa tu. Masa tu memang pukul 9 macam tu. Saya tak nampak apa-apa. So kereta tu je yang ada masa tu. Kereta yang usang tu je yang ada. Bila lama-lama kereta tu makin slow, makin lama makin slow. So saya nak potong kereta tu lah. Bila saya nak potong kereta tu, saya sempat menoleh untuk melihat siapa driver kereta tu kan. Bila saya toleh je ke tepi, saya nampak lah driver tu memang dia tak ada kepala. Memang tangan dia je yang pegang steering dengan tingkap terbuka. Kepala dia memang tak nampak sangat. Memang kepala dia tak ada, memang tangan dia yang pegang steering. So saya membuat keputusan untuk U-turn. Saya tak nak pergi depan sebab saya tak nak ikut dia. So memang kelang kabut masa tu. So bila saya U-turn tu, saya pecut menghala ke jalan yang bertentangan. Tiba-tiba
5 saat lepas saya pecut ke arah yang bertentangan, saya terdengar suatu bunyi macam bunyi ketawa Popeye ketawa, macam bunyi Popeye ketawa kan. Akak. Dia bunyi tu dekat dengan telinga saya. Walaupun saya dah lari jauh, tapi bunyi tu masih dekat dengan telinga. Bunyi tu dia mengekori saya selama 10 saat kalau tak silap saya. Lepas tu bunyi tu terus hilang. So bila saya putar arah tu dan memandu selama lebih kurang 5 minit, sepupu saya hantar mesej melalui WeChat masa tu. Dia kata dia ada nampak saya tadi limpas, tapi saya lalu terus. Dia ada di tepi jalan, dia bawa lampu suluh, dia cakap. Saya memang tak nampak dia. Dia yang nampak saya. Yang saya nampak cuma kereta tu je masa tu. Kereta Toretto yang lama tu. Kereta hantu lah. Sepupu saya tu dia chat saya, suruh saya patah balik sebab saya dah terlanjur. Kebetulan masa tu memang sepupu saya memang nampak saya lah, sebab dia berada di tepi jalan kan. Dia perasan kereta saya lalu. Tapi saya tak perasan sepupu saya berada di tepi jalan. Okey, lepas 5 minit saya drive balik tu, saya terjumpa lah sepupu saya yang masih menunggu di tepi jalan. Dia sedang menunggu di tepi luar gate college. So saya ceritakan lah apa yang berlaku pada dia. Dia cakap saya memang limpas je, tapi dia perasan lah, dia nampak saya lalu. Dia tak nampak kereta pun yang dekat depan saya. Padahal dekat depan saya masa tu memang ada kereta. Kereta usang tu. Okay, so sangat seram lah masa tu. Memang saya tak dapat tidur malam. Memang saya, kalau nak tidur tu, saya pergi ke bilik kawan saya tidur ramai-ramai. Kan dalam bilik masa tu ada saya seorang saja, roommate saya, dia balik kampung. So saya terpaksa lah tidur pergi ke bilik kawan sebab saya memang takut. Keesokan harinya saya demam lah. Memang tak tahu apa sebab saya demam. Oleh kerana itulah. Itu merupakan pengalaman pertama saya lah yang seram rasanya. Ketika saya berada di kolej dulu. Memang seram betul masa tu. Saya tak dapat bayangkan apa yang berlaku pada saya jika saya terus mengekori kereta itu. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang.